Terus berhubung bersama-sama kami menerusi media sosial baharu Negeri FM Official. Informasi dan hiburan Negeri FM Official. Negeri FM Official. Facebook page Negeri FM Official. Negeri FM, ingat sampai bila. Negeri FM. Negeri FM, ingat sampai bila. Wa ajmalu minka lam tara qattu ayn, wa atyabu minka lam talidin nisa. خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. قمر سيدنا النبي، قمرون وجميل سيدنا النبي وجميل. قمر سيدنا النبي، قمرون وجميل سيدنا النبي وجميل. وكف المصطفى كورد نادي، وعطرها يبقى إذا مست أيادي. Telapak tangan baginda seharum mawar, apabila disentuh harumnya kekal. وعم نوالها كل العباد، وعم نوالها كل العباد. أنوكره buat seluruh umat, Habibullah ya khairul baraya. قمر سيدنا النبي، قمرون وجميل سيدنا النبي وجميل. ولا زل الله بل كان نورا، تنال الشمس منه والبدورا. Tiada bayang-bayang kerana kau cahaya, engkau matahari juga purnama. ولم يكن الهدى لولا ظهورا، ولم يكن الهدى لولا ظهورا. Tiada hidayah jika kena baginda, wa kullul kauni anaru binuri Taha. قمر سيدنا النبي، قمرون وجميل سيدنا النبي وجميل. Negeri FM. Negeri FM, ingat sampai bila.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yep. Okey, baru dengar. Maafkan saya, ya. Macam biasa, bila mana dah dengar Siktune Arab ni kan, selamat datang ke Nak Kobah Sikit. Ya, betul. Dan hari ini edisi Asal suara awak macam tu? Oh, ya ke? Saya ikut tema. Okey. Tema. Maafkan saya. Okey, baik. Hari ni apa? Hari ni Nak Kobah Sikit, edisi Jumaat 26 Februari 2021. Kita ada tajuk yang menarik untuk dikongsikan dengan anda hari ini. Kenapa dia hilang-hilang? Dan macam biasa, untuk Nak Kobah Sikit, kita bersama dengan tetamu kita, Pure Razi. Dah sampai dah pun. Sebenarnya dah sampai selalu dah. kita dalam telefon. Hari ni Alhamdulillah dah PKPB. dapat kembali ke konti, ya Ustaz. Datang berjubah hari ni. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sihat? Alhamdulillah sihat. PKP yang baru ni pun menambahkan kesihatan. Alhamdulillah. Tambah Alhamdulillah, kesihatan Alhamdulillah. tak apa Ustaz. Jangan tambah keberatan. Sihat lah tu. Sihatlah tu maknanya. Okey. Dah sarapan Ustaz? Belum, tapi hari ni saya belanja fight dengan Syafiq. Alhamdulillah. Belanja apa tu? Sarapan. Terima kasih Ustaz. Rasa kalau Nak Kobah Sikit ni hari-hari seronok kan. Alah, apa sangatlah, air kosong je. Okeylah. Okey Ustaz. Kekal je hari Jumaat. Baik Ustaz, macam biasa setiap hari Jumaat kita akan memantapkan ilmu agama kita, rohani kita bersama dengan Pure Razi. Sama-sama kita berkongsi dengan pendengar kita sekarang yang sedang mendengar dan juga menonton di Facebook Live kami, Negeri FM Official. Ya, betul. Dan sebarang pertanyaan bolehlah tanya terus Pure Razi di ruang komen nanti. Nak tulis di ruang komen boleh. Kalau malu-malu mungkin boleh untuk hantarkan ke WhatsApp kami. Betul. 0126030603. Baik Ustaz, seperti yang kita digembar-gemburkan, negara kita telah menerima vaksin bagi COVID-19 dan semalam menjadi sejarah bila mana Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kita menjadi orang yang pertama, individu yang pertama divaksin. Dan diikuti DG Nur Hisham kita dan juga 4 orang pegawai KKM. Dan Alhamdulillah sampai ke hari ini Yang Amat Berhormat Perdana Menteri berkongsi di laman sosial dan juga di laman sosial senang cerita mengatakan saya tak demam, saya tak ada apa-apa perkara yang berlaku, saya sihat seperti biasa. Dan untuk topik kita pada hari ini tentang lebih baik cogah daripada ubek. Apa cerita Ustaz? Okey, baik. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala kerana pertemuan kita pada pagi ini dan juga pendengar Negeri FM yang disayangi sekalian. Rasa rindu untuk bercakap secara live. Selalu kalau telefon tu dengar bunyi ayam itik berlari kat belakang, maklumlah Kan. kita orang kampung kan. Okey, baik. Sebagaimana Syafiq di awal tadi mukadimahnya mengatakan bahawa pimpinan negara sendiri Perdana Menteri kita sendiri telah mengambil vaksin. Dan setakat ini alhamdulillah semuanya okey. Dan itu di antara topik yang kita akan highlightkan kepada pendengar Negeri FM. Adakah vaksin ini selari dengan tuntutan agama? Ataupun vaksin ni ada orang kata tak boleh sebab ada golongan-golongan yang wujud yang menolak vaksin ini atas sebab dia kata bahan yang dimasukkan dalam badan tu ada bercampur dengan contaminated, bercampur dengan apa benda-benda yang tak halal. Sebagai contoh, yang ini kita nak kupas ni sebab nak kena tanya dengan orang yang betul. Kalau sekadar andaian-andaian, agakan dan sebagainya itu tak tepat. Yelah. Sebab memang Nabi sendiri mengajar kita untuk mencogah daripada mengubat. Apa kata Nabi? Al-wiqayah khairum minal ilaj. Maknanya mencegah ni lebih baik daripada mengubati. Sebagai contoh, penyakit bukan sekadar COVID saja. Kan, contoh orang sakit paru-paru kenapa tu? Isap rokok lah tu. Maknanya konolah cogah. Betul. Sekian dimaklumkan. Betul tu Ustaz. Betul Ustaz. Baik, itulah tadi kan sedikit pendahuluan tentang cogah lebih baik dari ubek. Itu antara kata Ustaz tadi, syarak mengajar kita antara kaedah yang wajar sebagai mukallaf untuk kita ambil dan amalkan, termasuk juga berkaitan dengan mencegah lebih baik daripada mengubati. Ya, betul. Itu baru pendahuluan Baru pendahuluan. Kita belum lagi ke soalan yang pertama. InsyaAllah sekejap lagi lah. Betul? Terus kekal setia bersama-sama kami dalam Nak Kobah Sikit. Segar pagi.
واحد ربي الله يا مولانا الله الله يا الله مولانا الله يا مولانا حالي ما يخفاك يا واحد ربي الله يا مولانا الله الله يا الله مولانا الله يا مولانا حالي ما يخفاك يا واحد ربي. Allah ya Maulana. Persembahan Mahizin baru saja membuka anda Negeri FM. Ingat sampai bila-bila. Baik, kembali untuk nak khabar sikit dan bersama-sama kita pada pagi ini kita ada Piu Razi dalam konti. Kalau biasa dalam talian, hari ini dah masuk konti dah. Alhamdulillah. Baik, kita nak terus tanyalah Ustaz tentang tajuk kita hari ini, cogah lebih baik daripada ubek. Itu kalau dalam bahasa bahasa Negeri Sembilan lah. Ada lagi, kalau lagu Negeri Sembilan, ubek kan denai. Ustaz tahu? Rasa sakit lah dengar. Ustaz. Ish. Itu lagu Negeri Sembilan. Tapi ini soalan yang pertama ni. Katanya mungkin Ustaz boleh terangkanlah maksud dengan pencegahan dalam Islam tadi tu. Baik. DJ Syafiq dan juga DJ Fan dan juga semua pendengar Negeri FM yang disayangi sekalian. FB Live pun kita ada Kalsom B, Riza, ada apa Isa Sadikin kan, dan juga sahabat-sahabat yang lain yang sentiasa follow. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan rahmati Allah sekalian. Bila kita sebut tentang pencegahan, kita kena faham bahawa Islam ni cukup hebat sehingga menjaga kita daripada pelbagai aspek, daripada sisi pandang yang macam mana, kan. Sebagai contoh, kalau kita kata Islam ni bercakap tentang makanan, cakap Nabi suruh kita 1/3 daripada perut kita kosongkan, dah isi air, dah isi makanan, kan, dah kenyang dan semua, 1/3 kena kosongkan. Sebab apa? Kalau penuh semua, macam mana nak bergerak, kan, macam mana nak buat kerja, macam mana nak bernafas. Jadi semua sampai tahap itu termasuklah dalam penjagaan diri dan ketika menghadapi wabak bencana. Jadi hal macam ni kadang-kadang kata Islam ni dia ajar semayang je, Islam ni dia ajar tentang puasa, zakat dan semua. Tak, Islam ajar semua. Dan termasuklah juga dalam keadaan untuk mencegah diri daripada perkara yang tak elok. Sebab dalam Islam, antara kita kata maqasid syariahnya ialah hifzun nafs, untuk menjaga diri. Jadi hal ini saya faham ramai di kalangan rakyat Malaysia ni ada pandangan-pandangan sendiri disebabkan mereka mengkaji melalui pembacaan sendiri. Contoh, dia kata vaksin ni apa? Dia kaji apa tu bahan yang terlibat, proses dia dan sebagainya. Jadi dia rasa, saya tak sesuai lah ambil vaksin, saya tak nak vaksin. Jadi dia lontarkan percakapan dia, pandangan dia ni dalam media sosial dia dan diviralkan oleh orang. Orang ni anti vaksin sebagai contoh. Ini bukan anti dalam bahasa Arab, kan? Anti Antuna. Anti saya tahu. Belakang rumah saya. Ya, tapi ada orang dia buat gurau dekat media sosial, dia kata anti vaksin, anta. Anta bagaimana? Macam tu. Kelakar lah Abang ni. Tak adalah Faiz. Syafiq dengan Faiz memang kelakar apa? Kan? Saya je tak kelakar. Okey. Dia kelakar Ustaz. Okey, baik. Dalam bab mencegah, sebagai contoh kita faham. Dalam bab solat, untuk mencegah daripada hati kita goyang, hati kita tidak khusyuk semasa solat, maka kita disarankan oleh ulama pakai pakaian yang biasa-biasa. Maksudnya, kalau kita nak sembahyang, nak pergi sembahyang Jumaat nanti, pakai satu colour boleh. Nabi dalam hadis, Nabi datang sembahyang Jumaat sama ada berbaju putih ataupun berjubah hijau ataupun berserban hitam. Itu pakaian-pakaian favourite Nabi. Warna-warna favourite. Sebab apa? Warna-warna yang macam ini dia tidak mengganggu kita. Sebagai contoh, selalu saya sebut kat Negeri FM, kalaulah kita pakai kain plekat, brand kain plekat itu tu ada kat bawah kaki kan. Jadi orang belakang itu ni dia nampak, depan dia ni semayang pakai brand gajah duduk kan. Mata dia tengok pula sebelah kanan. Orang sebelah tu pakai kain plekat gajah berdiri kan. Dia tengok sebelah kiri pula
Gajah baring. Semua ada. Semua asal semua gajah. Kan? Jadi dia memainkan, mengganggu solat kita. Maka ulama suruh kita cegah daripada tidak khusyuk ini dengan cara berpakaian yang biasa saja. Sebab tu bukan kata salah datang masjid pakai pakaian yang ada tulisan, t-shirt ada tulisan, tapi ia mengganggu. Hatta sampai situ pun ulama bagi penekanan, apatah lagi tentang menjaga diri. COVID ini bukan main-main. Ada sahabat saya yang dah kono, dan dia ceritakan, saya kongsi juga yang minggu-minggu sebelum ni, bila mana dia rasa dia hilang, batuk dia rasa susah, walaupun dia dah bebas daripada pusat kuarantin, dia kena diarahkan kuarantin di rumah, jangan berjumpa dengan orang lagi apa semua, masih lagi tak datang lagi dia rasa tu. Apa rasa kalau kita makan musangking ke durian tu? Tak ada rasa. Tak ada rasa. Wish, tak boleh tu Ustaz. Tak boleh. Memang makan durian yang murah. Kan? Kalau dia beli yang mahal, tak ada rasa mahal. Kan? Kerana itu, sampai tahap itu, maka mencegah lebih baik daripada mengubek tadi. Jadi dalam banyak pelbagai aspek, bukan sekadar perubatan, kehidupan kita, personality kita, ibadah kita dan sebagainya, juga boleh digunakan kaedah fiqh ini, dan ianya bersesuaian dengan maqasid syariah. Alhamdulillah. Itu dia untuk soalan yang pertama bagi tajuk kita, cegah lebih baik daripada ngubek. Dan kepada anda yang sedang menonton di Negeri FM Official, Assalamualaikum semua. Ya, betul. Selamat pagi. Syafiq, Fad dan juga Piu Razia akan menemani anda sehinggalah 9.30 pagi nanti. Dan kita nak beritahu sikit, pukul 9 kita akan rehat seketika dalam 10 minit untuk memberi laluan kepada utama 9 pagi. Ya, betul. Mungkin ada sebarang pertanyaan, boleh WhatsApp ke kami. Boleh WhatsApp, boleh juga letakkan di ruangan komen di Facebook sekarang ni. Kembali selepas ini. Negeri FM. Tak daya
persembahan Maui di pintumu. Baru saja menghiburkan anda dan sekarang ini 8.48 minit pagi. Masih lagi nak khabar sikit sebenarnya. Kita terus ke soalan yang kedua lah, Syafiq. Tapi Ustaz, tapi zaman sekarang ni 2021 ni bahaya Ustaz. Para ulama Pirazi sendiri cakap kita kena hati-hati dengan fitnah Dajjal. Tapi sekarang ni dah pelik. Bukan suruh orang kita ni yang pergi fitnah Dajjal tu. Faham tak Ustaz? Terbalik. Terbalik. Sebab apa? Bila Perdana Menteri kita divaksin, contoh jarum pun dijadikan isu. Itu kejap warna biru, tukar warna, kejap warna oren, lepas tu gambar mata Dajjal dekat Facebook tu cakap Dajjal yang difitnah sekarang. Bukan Dajjal yang memfitnah. Baik, sebab ada Nabi ajar kita antaranya doa di akhir zaman ni, Allahumma inna na'udzubika min adzabi jahannam wa na'udzubika min adzabil qabr wa na'udzubika min fitnatil mahya wal mamat wa na'udzubika min fitnatil masiihid dajjal. Jauhkan kita ni daripada fitnah al-masih dajjal. Macam Syafiq kata tadi lah, tapi kita pula yang memfitnah dajjal. Kan? Betul lah tu. Cuma yang pelik dengan media sosial ni, orang bercakap ikut suka hati. Itu asasnya lah. Jadi mungkin mereka ni nak bercakap kat rumah, tak ada orang kat rumah agaknya, sorang-sorang je duduk. Jadi dia meluahkan tu, berbuat-buat tu, dia tulis segalanya. Sehingga macam Syafiq kata lah, jarum pun petikai, mata pun petikai, macam-macam dia nak petikai. Kenapa agak-agak kan? Jadi orang-orang macam sebegini selalu saya sebut mereka ada sakit dalaman. Ramai orang yang dia sebenarnya dekat Malaysia ni kajiannya dibuat ialah mereka stres, tapi mereka tak mengaku mereka stres. Jadi ini di antara kita kata kesan-kesan yang boleh dilihat hasil daripada penulisan orang-orang yang stres. Cuma sebagai agamawan, saya menasihati diri saya dan semua yang mendengar ni, kalau kita nampak tulisan-tulisan yang macam ni ataupun pandangan-pandangan macam ni, kita kata semoga Allah tunjukkan hidayah kepada mereka. Kan? Kasihan mereka ini. Dan takut mereka ni tersesat. Yelah. Baik Ustaz. Faham. Berlakunya bencana, yalah kalau ikutkan bencana di negara kita ni, ada yang dah pun berlaku. Tanah runtuh, banjir, lepas tu tahun 2000 bila berlakunya tsunami, dan negara kita ada yang terkena di tahun 2004 di negeri utara kan, terkena dengan bencana ni kan. Okey, sebagai orang Islam, bila berlakunya bencana ni, apa yang kita kena perlu buat? Okey. Kita boleh katakan bahawa bencana ni datang disebabkan kafarah. Hasil daripada tangan-tangan manusia yang telah membuat maksiat, dosa dan noda di atas muka bumi ni. Allah Ta'ala kata zaharal fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas. Hasil tangan-tangan manusia. Itu satu. Kita boleh juga kata bahawa bencana ataupun ujian yang datang dari Tuhan ini memberi peringatan. Okey. Kita juga boleh kata bahawa bencana yang datang ini ialah sebagai ujian. Maksudnya kita buat baik, tapi Allah Ta'ala uji kita juga. Okey. Jadi sebelum perkara tersebut berlaku, yakni bencana tersebut berlaku, kita mestilah ambil langkah pencegahan. Itu yang kita nak fokuskan dalam topik minggu ni. Cogah ni. Cogah ni bukan sekadar isu kita nak cerita pasal COVID, nak cogah COVID ni sahaja. Bahkan untuk kesihatan, daripada terkena sihir. Pernah dulu kan, saya lupa dengan Fad ke dengan Syafiq, saya pernah sebut di antara nasihat-nasihat ulama sebelum kita pergi kerja pagi tu, macam Syafiq nak dengan Fad bertugas pagi. Yes, bila kita buka pintu tu, elakkan daripada terkena angin yang pertama. Elak daripada terkena pada badan kita. Sebab apa? Kalau orang yang hantar santau, orang yang hantar tuju-tuju dan sebagainya, angin yang pertama itulah bila kita buka pintu tu, dia akan kena kat badan kita. Tu mula kita rasa sakit, mula ada perasaan nak bonci orang dan sebagainya. Kadang-kadang ada orang tanya, Ustaz, ni tahun 2021 ni ada orang main lagi sihir-sihir ni? Aduh. Bahkan bukan nak cakap apa lah, kalau yang belah-belah
hutan-hutan sana kan, macam belah-belah Rompin ke apa ke. Kadang-kadang yang datang jumpa nak rawat dengan tok batin orang asli tu, lah orang mengaji kat mereka, orang ada PhD kan. Dia pergi jumpa orang tak sekolah. Kan, jadi kita kata apalah mentaliti. Dan bondo ni ada sampai akhir zaman. Okey. Baik, cogah ni saya nak petik satu hadis. Bila mana Nabi sendiri aja, man tasabbaha bi sab'i tamaratin ajwa lam yadurruhu dzalikal yawma summun wala sihrun. Nabi aja siapa yang makan buah tamar ajwa. Kalau Syafiq dengan Fad berkesempatan pergi ke Mekah ke Madinah nanti buat umrah, insyaAllah kan, norma baharu dan kan umrah ni, kadang-kadang dekat Masjid Quba tu selalu penjual-penjual yang kata ajwa. Maksudnya bukan ajwa yang kekasih kita tu. Halas. Bukan halas, khalas tu maknanya dah habis. Kan. Jadi ajwa ni adalah satu-satunya tamar yang Nabi makan yang ditanam di Madinah. Mana pokok kurma nama ajwa ni ditanam di Madinah dan dia ada kawasan dia. Tapi kadang-kadang kita tengok ni ajwa-ajwa ni ada juga baka ini ditanam di luar Madinah. Jadi yang Nabi sebut tu ajwa aliyah ni yang paling high grade lah yang Nabi makan ni. Ini yang boleh mengelakkan daripada terkena sihir. Sebab tu kembali balik makanan sunnah. Bila kita tengah wabak-wabak ni takut imunisasi badan, boleh balik kembali makan makanan sunnah. Apa dia? Madu, kurma, kismis. Jadi selain dah sobut dah, bukan ayam masak kurma. Selain daripada ini adalah ikhtiar pencegahan. Ikhtiar vaksinisasi juga ataupun untuk meningkatkan imunisasi badan juga salah satu daripada ikhtiar. Kan? Dari usaha untuk mengelak daripada terkena COVID. Jadi ini juga kita kena highlightkan kepada pendengar kita. Jadi bila Syafiq sebut tadi tentang apa kalau dah berlaku bencana, saya sukun nak jawab selepas kita rehat. Baik. Mantap, Bila Ustaz. mana Ustaz dah cakap kita rehat, kita akan rehat seketika untuk kita memberi laluan terus ke pusat berita Radio RTM Kuala Lumpur. Untuk utama 9 pagi. Yap, kekal setia bersama-sama kami bertiga. Nak khabar sikit? Siapa bagi hidup? Allah. Siapa bagi mati? Allah. La ilaha illallah. Tiada Tuhan selain Allah. Siapa bagi nikmat? Allah. Siapa bagi rezeki? Allah. La ilaha illallah. Tiada Tuhan selain Allah. Dialah yang maha memelihara semesta alam. Dialah yang maha menyempurnakan segala urusan. Terangkan tentang air yang
La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Dialah yang maha memelihara semesta alam. Dialah yang maha menyempurnakan segala urusan. Negeri FM. Negeri FM, ingat sampai bila-bila. Kompaun di bawah Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974 akan disemak semula. Kementerian Sumber Manusia sasar 20% penempatan pekerjaan menerusi portal My Future Jobs. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Siti Aisyah Malisa Yohanis dalam Utama 9 Pagi. Amalan norma baharu telah menyumbang kepada isu baharu alam sekitar. Ia termasuk masalah pelupusan pelitup muka serta peningkatan ketara penggunaan bekas plastik bagi membungkus makanan dibawa balik. Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin berkata sehubungan itu, kerajaan sedang menyemak semula kompaun dan penalti yang diperuntukkan di bawah Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974 agar tindakan tegas dapat diambil. Beliau juga menegaskan usaha bersepadu membabitkan semua pemegang taruh kerajaan, pemain industri, ahli akademik dan orang awam diperlukan bagi menambah baik dan mempermudah kehidupan lestari. Berucap pada Majlis Anugerah Hibiscus Perdana Menteri 2019-2020 yang diadakan secara maya malam tadi, beliau berkata perindustrian di Malaysia perlu dilaksanakan secara mesra alam sekitar menerusi pendekatan penggunaan dan pengeluaran yang mampan. Malaysia telah mendapatkan pandangan dan penjelasan daripada ulama terkemuka dunia tentang hukum pengambilan vaksin COVID-19. Demikian dinyatakan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Senator Datuk Seri Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri. Jelasnya rata-rata mereka berfatwa bersandarkan kepada rujukan pakar bidang kesihatan bagi memastikan vaksin COVID-19 selamat dan halal digunakan. Sementara itu, Pensyarah Kanan Universiti Kebangsaan Malaysia, Profesor Madya Datuk Dr. Muhammad Izhar Arif Muhammad Kashim berkata, terdapat 3 aspek penting bagi menentukan hukum halal dan haram sesuatu perkara. Antaranya merujuk kepada pakar bagi bidang berkaitan sekiranya tidak terdapat dalil atau bukti dalam Al-Quran dan hadis. Kedua-dua mereka bercakap dalam forum Perdana Ehwal Islam bertajuk Vaksin Cegah Sebelum Kalah.
Orang ramai dinasihatkan membuat pilihan yang lebih bijak dan rasional mengenai vaksin. Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna, Datuk Rosul Wahid berkata, vaksin yang diberikan oleh kerajaan adalah secara percuma. Justru beliau mengingatkan orang ramai supaya tidak keliru dengan pelbagai maklumat yang tidak sahih. Selain tidak terpedaya dengan penjualan vaksin COVID-19 secara dalam talian yang ditawarkan mana-mana pihak. Nasihat kita ialah kita beri vaksin secara percuma. Jadi kenapa tidak cerdik sangat nak beli? Itu soalan dia. Kita dah ada percuma unless kajang yang ni kena bayar. Jadi kalau saya rasa itu tak timbul lah. Kecuali orang tu tak cerdik lah. Dia nak beli, yang free ada nak beli. Dengan alasan yang tu lebih baik. Sedangkan yang dalam internet itu belum tentu lagi. Belum tentu lagi baik. Jadi saya rasa kena bijak lah. Bijak dan berhemah. Datuk Rosul Wahid. Cadangan memperluas gelembung perjalanan dengan negara zon hijau semasa penularan pandemik COVID-19 adalah tertakluk kepada persetujuan pelbagai pihak. Menteri Pelancongan Seni dan Budaya Datuk Seri Nancy Shukri berkata, inisiatif laluan hijau timbal balik RGL dan gelembung perjalanan yang dicadangkan kementerian itu memerlukan persetujuan dua hala, iaitu antara negara luar yang terlibat selain Kementerian Kesihatan, Kementerian Luar, Kementerian Dalam Negeri dan Majlis Keselamatan Negara. Antara 5 negara yang dicadangkan ialah Brunei, Korea Selatan, New Zealand, Australia dan Jepun. Kementerian Sumber Manusia menyasarkan kenaikan sekurang-kurangnya 20% dalam penempatan pekerjaan menerusi portal My Future Jobs untuk tahun ini. Menterinya Datuk Seri M. Saravanan berkata, bagi tempoh Jun hingga Disember lalu, 161,600 individu berjaya memperoleh pekerjaan menerusi portal itu. Berdasarkan laporan Jabatan Perangkaan, jumlah rakyat Malaysia yang bekerja meningkat 1.5% kepada 15.22 juta pada Disember lalu berbanding 14.99 juta pada Jun. Karnival Penjana Kerjaya yang berlangsung 3 hari bermula semalam telah disertai 78 syarikat termasuk syarikat multinasional dengan lebih 10,800 jawatan ditawarkan dan setakat ini 4,188 individu telah mendaftar untuk mendapatkan pekerjaan. Sementara itu, Menteri Keuangan Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz berkata setakat 15 Februari lepas, sebanyak 337.3 juta ringgit telah diperuntukkan menerusi program Penjana Kerjaya 1.0 yang memanfaatkan hampir 15,000 majikan serta menyediakan lebih 113,000 peluang pekerjaan. Bagi Penjana Kerjaya 2.0 pula, lebih 3.9 juta ringgit telah dibayar kepada 1,073 majikan dan 3,651 pekerja. Ekonomi Malaysia bakal menunjukkan prospek yang lebih baik pada bulan-bulan akan datang berdasarkan prestasi Indeks Pelopor IP. Ia mencatat 108.8 mata pada Disember 2020 daripada 101.6 mata pada Disember 2019 serta mengekalkan pertumbuhan tahunan 7.1% sejak November 2020. Demikian dinyatakan Ketua Perangkawan Datuk Seri Dr. Muhammad Uzir Mahidin. Dengan ketibaan kumpulan pertama vaksin COVID-19 ke Malaysia, beliau berkata ia pasti dapat membantu mengurangkan impak kepada ekonomi serta membolehkan lebih banyak sektor ekonomi beroperasi semula dan berkemungkinan membenarkan pembukaan semula sempadan antarabangsa secara beransur-ansur. Sementara itu, Fellow Akademi Sains Malaysia, Datuk Dr. Madeline Berbang berkata ketersediaan vaksin COVID-19 dalam negara disifatkan sebagai jalan terbaik dalam usaha merancakkan kembali pertumbuhan ekonomi. Beliau berkata meskipun negara telah mempunyai vaksin, apa yang penting adalah rakyat harus kekal mengamalkan prosedur operasi standard SOP serta menjaga diri bagi membantu mengekang penularan jangkitan COVID-19 secara optimum. Luar negara, lebih 18.6 juta rakyat Britain telah menerima suntikan dos pertama vaksin COVID-19. Ratu Elizabeth dan suaminya, Putera Philip, antara penerima terawal. Ratu Elizabeth yang menerima vaksin bulan lalu menyifatkan suntikan itu terlalu cepat dan tidak menyakitkan. Dalam pada itu, penyanyi dan pelakon terkenal dari United Kingdom, Elton John dan Michael Caine, bergabung dalam satu kempen untuk mendorong orang ramai mengambil suntikan. Bosnia menyelar kelewatan penghantaran vaksin menerusi program COVAX.
Pemimpin negara itu, Milorad Dodik, menyifatkan dakwaan mengatakan Bosnia tidak mempunyai keupayaan untuk mengendalikan vaksin COVID-19 sekadar alasan. Mengikut perancangan, Bosnia sepatutnya menerima bekalan vaksin menerusi fasiliti COVAX pada suku pertama tahun ini. Namun penghantarannya ditunda ke April. Negara miskin di rantau Balkan itu sedang dilanda gelombang baharu COVID-19 dengan kes kematian telah melebihi 5,000. Sehingga kini Bosnia hanya menerima 2,000 dos vaksin Sputnik V yang ditempah secara terus daripada Rusia. Kempen vaksinasi COVID-19 di Kanada dipergiat. Ia menyaksikan jumlah penduduk yang menerima vaksin itu minggu lalu mencapai paras tertinggi sekaligus mengatasi banyak negara lain dalam jumlah inokulasi. Menurut timbalan Ketua Pegawai Kesihatan Awam Kanada, Howard Ju, lebih 240,000 dos telah diberikan minggu lepas, tertinggi dalam tempoh lebih sebulan. Sekitar 2.9% orang di Kanada menerima sekurang-kurangnya 1 dos vaksin. Peratusan itu dijangka meningkat dengan ketara pada bulan depan. Sementara itu, penyelaras program vaksinasi, General Danny Fortin berkata 643,000 dos akan diedarkan minggu ini. Para pemimpin Kesatuan Eropah EU memberi amaran perintah sekatan yang ketat terhadap perjalanan tidak penting perlu kekal dikuatkuasakan. Amaran dikeluarkan ketika EU sedang berusaha meningkatkan bekalan vaksin bagi menghadapi ancaman varian baharu COVID-19. Kenyataan bersama 27 pemimpin blok itu menyebut situasi pandemik masih lagi serius. Varian baharu menyebabkan cabaran tambahan. Sukan, keputusan Liga Bola Sepak Malaysia MFL untuk memulakan saingan Liga Malaysia Liga M 2021 pada 5 Mac ini akan membantu pemain tampil lebih cergas sebelum menghadirkan diri ke kem latihan pusat skuad kebangsaan yang dijangka bermula 22 Mac depan. Menyatakannya, Ketua Jurulatih Skuad Bola Sepak Kebangsaan Tan Cheng Ho berkata ia akan membantu beliau menilai pemain-pemain ke kem latihan skuad Harimau Melaya. Kali terakhir pemain negara mengadakan latihan bersama ialah pada November 2019. Mereka kini masih dalam misi untuk layak ke Piala Asia menjelang pusingan kelayakan Piala Dunia 2022, Piala Asia 2023 yang akan diadakan secara karnival pada Jun depan. Sekian berita yang disunting oleh Norizan Omar dari Pusat Berita RTM. Daftar suntikan vaksin COVID-19 menerusi MySejahtera. Lindung diri, lindung semua. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Negeri FM. Negeri FM. Ingat sampai bila-bila. Negeri FM. Negeri FM. Radio pilihan hati pendengar pada masa kini. Penyampai silih berganti memberi hiburan dan informasi. Berita dikongsi bersama, ilmu manfaat yang berguna. Seleksi lagu dan cerita untuk pendengar yang setia. Negeri FM tetap unggul dan berinovasi. Negeri FM menyajikan hiburan dan informasi. Radio pilihan semua, tak kira umur atau bangsa. Negeri FM kita sampai bila-bila. Negeri FM. Sampai bila-bila. Nak dengar Negeri FM secara dalam talian? Senang je. Dengar di www.rtmklik.rtm.gov.my. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
masih mencari rezeki demi hidup senang lenang. Bangun pagi 7 jam lagi, matahari tak muncul lagi, hidup aku begini. Hutang aku di sana sini, macam mana nak sadar diri, hidup aku begini. Hari-hari balik lewat lagi, sampai bila nak dapat bini, tiada teman di sisi. Ibu ayah dekat di hati, tak kepenat menyerah diri untuk terus hidup ini. Duri akan ku tempuhi, bersabarlah oh wahai diri, percayalah sinar pastikan temui. Kais pagi makan pagi, kais petang makan petang, masih mencari rezeki demi hidup. Kais pagi makan pagi, kais petang makan petang, masih mencari rezeki demi hidup senang lenang. Buat ini, buat itu, sampai jadi, masih mencari rezeki demi hidup tiap hari. Buat ini, buat itu, buat ini, Buat itu, buat ini, buat itu. Ya, Andi Bernadi, Kais Pagi, Kais Petang. Baru saja membuka anda 9.15 minit pagi. Yap, Negeri FM. Ingat, sampai bila-bila buat anda yang baru saja mendengar Negeri FM. Anda sekarang sedang mendengar Negeri FM. Kita ada nak khabar sikit pagi ini. Betul tu. Tadi kita dah beri laluan kepada berita utama 9 pagi. Sekarang ni kita nak kembalilah untuk nak khabar sikit sebab kita membincangkan tentang cogah lebih baik dari ubek. Itulah tajuk kita untuk hari ni. Betul tu. Soalan pertama, soalan kedua dah pun Ustaz Razi huraikan untuk jam yang sebelum ini. Dan Ustaz pun ada cakap tadi di mana cogah lebih baik dari ubek ni maknanya bukan saja dari segi perubatan, macam-macam lagi daripada aspek kehidupan kita. Tapi untuk yang soalan yang ketiga ni, soalan seterusnya ni, kita nak cerita tentang vaksin dulu. Mungkin vaksin juga termasuk dalam konteks pencegahan. Tapi Ustaz, kenapa ada yang tolak Ustaz? Okey, baik, kepada pendengar Negeri FM yang disayangi sekalian. Saya nak ambil contoh saya. Masa saya kecil, saya lahir, saya tak ambil vaksin BCG tu. Ustaz tak ambil? Tak, saya tak ambil. Rubella pun tak ambil. Rubella untuk perempuan. Pat. Memang tak boleh ambil. Tak, kalau orang lain buka longan kan ada chop. Ya. Chop tanda disuntik tu lah. Saya bentuk love Ustaz. Wow. Saya tak ada, bukan? Jadi saya tanyalah kat ayah saya, kenapa saya tak ambil ni vaksin ni? Sebab masa kecil kami ada ambil perubatan ni yang tak boleh lah konon dengan vaksin ni. Okey, tak apalah. Sehinggalah saya besar, saya ingat 4-5 tahun lepas, alhamdulillah, kali keberapa saya menunaikan umrah,
Tapi kali ni saya lain macam. Lepas siapa pergi umrah, saya ingat 2-3 tahun ni ada larangan untuk menziarahi ataupun kita kata untuk melawat kandang unta. Sebab ada wabak dan sebagainya lah. Jadi saya pergi. Tak ada apa-apa asalnya, tengok unta pun tak apa-apa, nak dekat sangat dengan unta dan sebagainya. Tapi bila balik daripada lawatan tu, badan rasa tak sedap. Rasa domam ni, kalau kita biasa domam panas, kita boleh tahan lagi. Ini macam tak boleh tahan dah. Dia lain sikit. Lain macam. Oh, rupanya apa yang saya ambil untuk pergi umrah, kita kena ada 2 suntikan. Tapi saya ambil satu suntikan saya. Saya tak ambil hepatitis B tu, saya tak ambil. Okey. Itu hepatitis B tu salah satu vaksin lah. Jadi bila saya tak ambil, rawatan untuk demam saya tu sepatutnya 3-4 hari dah boleh kebah lah, kita kata kan. Ini saya sampai 2 minggu. Lama. Turun je airport KLIA, terus pergi ke hospital. Sama ke hospital, masuk air wadid dan sebagainya. Dan doktor cek, awak tak ambil vaksin je. Jadi di situlah baru saya kata, memang masa saya kecil saya tak ambil. Kalau time suntikan BCG semua, ayah saya kata jangan datang sekolah. Sampai tahap macam tu. Jadi bila dah besar ni baru saya kata, sebenarnya kita kena ambil. Sebab dia langkah pencegahan. Jadi kalau orang yang menolak vaksin ni atas teori dia kata benda ni ada unsur-unsur haram, telah dijelaskan oleh Majlis Fatwa, tak ada unsur haram. Kalau dia kata benda-benda ni yang nanti terlibat dengan Illuminati lah apa semua, ada chip yang dimasukkan dalam badan kan. Cuba fikir, diri kita ni siapa sangatlah kalau kita nak ada chip ni. Kita bukan Robocop. Bukanlah ejen 007 ke apa ke kan. Kita ni hamba Allah yang selalu lalai je kan. Masuklah apa chip pun tak ada masalah tu kan. Tapi kenapa orang menolak? Sebab orang terdedah kepada fakta-fakta yang tidak betul. Sepatutnya fasalu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, tanyalah kepada pakarnya. Sebagai contoh, saya buat rujukan sikit. Vaksin ni dia masukkan bakteria yang baik. Dalam badan kita ni ada bakteria baik, ada bakteria jahat. Ada orang tanya, Ustaz, macam mana nak tahu baik dan jahat? Ikutlah, kalau pergi masjid baik lah tu. Kalau tak pergi masjid jahat semua kan. Jadi dia masukkan bakteria yang lain untuk menghidupkan imun badan kita ni. Jadi bila imun badan ni dah hidup, barulah vaksin-vaksin yang COVID ke apa dapat dia lawan dan dipertahankan badan kita supaya terus maintain sihat. Itu yang bila kita dengar vaksin ni untuk golongan-golongan yang berisiko, golongan tua, budak-budak 16 tahun ke bawah tak perlu ambil, bayi tak perlu ambil dan sebagainya. Jadi bagi prioriti pendahuluan kepada mereka-mereka yang penting untuk hidupkan vaksin ni semula. Itu dari sudut kaedah perubatan. Sebab dalam vaksin tu sendiri dia ada period of pembiakan, pengasingan, penulenan dan juga formulasi dia, barulah dinamakan sebagai vaksin, bukan masukkan ubat. Tu yang orang silap faham, kata vaksin ni masuk ubat. Kita belum sakit. Jadi masuk tu adalah bakteria yang menghidupkan sistem imun supaya badan kita lebih tahan apabila berdaya tahan apabila kena penyakit. Itu yang makcik-makcik kampung Kak Ram, Kak Zainab dan sebagainya nak kena faham. Vaksin tu macam tu. Saya ingatkan masuk benda-benda yang tak elok dalam badan ni apa semua yang haram. Tak ada. Memang dah dikaji dah. Dan alhamdulillah kalau kita tengok sebagaimana yang diumumkan dalam berita dan sebagainya, memang nampak penurunan di UK, di US. Sepupu saya tinggal sana, dia kata selepas vaksin ni turun angka-angka yang dia kena wabak dan juga kematian ni turun. Maksudnya alhamdulillah, maksudnya berjaya kajian yang dibuat atas izin Allah. Kena faham tu. Betul. Ada orang dia kata kalau takdir saya dah konon nak macam mana? Adakah kita nak duduk dalam satu takdir, tidak pergi ke takdir yang lain? Takdir yang lain maksudnya bila dah ada ikhtiar perubatan, ikhtiar pencegahan ni, itu ada satu takdir yang lain. Betul. Kan? Jadi yang ini yang kau nak faham. Baik, itu dia. Mungkin ada orang takut kalau disuntik vaksin ni mungkin jadi X-Men dan sebagainya, Ustaz. Kalau macam saya dengar. Kalau saya tadi di sebelum kita dengar berita tadi, ada satu macam tergantung ayat tadi, Ustaz. Ya, bila Syafiq tanya
Kalau dah berlaku bencana kat kawasan tu macam mana kan? Sebab asal tadi kita sebut kita cegah daripada bencana tu. Tapi bila bencana dah berlaku macam mana? Itu yang ada hadis Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu an, bila mana Nabi kata idza sami'tum bi ta'un bi ardin fala tadkhuluha wa idza waqa'a bi ardin wa antum biha fala takhruju minha. Apabila kamu mendengar bahawa di satu kawasan tu ada ta'un. Saya sempat ke bumi Jordan ziarah makam ataupun perkuburan Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas ni cukup hebat. Tapi bila berlaku dekat kawasan Sa'ad bin Abi Waqqas ni ta'un, Nabi bagi tahu kamu kalau berlaku kat situ ada bencana dan sebagainya, kamu jangan pergi kat sana. Dan orang sana jangan keluar daripada situ. Itu yang kita buat PKP, kuarantin. Itu diterjemahkan dalam bahasa modernnya lah. Ini pun adalah salah satu bentuk pencegahan. Contoh kalau anak kita domam, kita suruh dia duduk dalam bilik. Betul. Jangan dia duduk kat ruang tamu. Kan semua orang domam. Betul. Kalau dia bersin-bersin apa, pakai penutup muka. Walaupun dia dalam rumah. Kenapa ayah pakai? Takut awak bersin, nanti kono kat ayah pula domam. Ini semua adalah langkah pencegahan yang Islam ambil berat. Cuma ramai je orang tak pandang. Dia kata, aduh ke dalam Islam? Aduh, la ilaha illallah. Kan nak khabar ni. Alhamdulillah, Ustaz dah khabar dah. InsyaAllah boleh pendengar kita boleh faham lah kan. Tapi sebenarnya tak habis lagi. Ada lagi soalan seterusnya. Ada lagi soalan. Kita akan kembali selepas ini untuk nak tanya dengan Ustaz macam mana kita didik masyarakat kita untuk elakkan perkara yang membudatkan diri. Ya betul. Nak khabar sikit. Tuhan tolong ampunkan dosa-dosaku. Ku berserah kepadamu. Jika salah silap pujanya, aku berserah kepadamu. Tapi ni pilihanku. Sesamar malam nampak kelibat balik bambu, terdengar berlagu keliru pungguk atau hantu, atau mungkin aku yang masih lagi ragu-ragu, hingga terbalik baju masih jumpa jalan buntu. 1-2 kali salah, ada peluang lagi, tapi jadi 3 kali mana lagi mahu lari. Banyak hatiku sakiti dan janji yang diubah, bukan bersama jebak walau gaya tolak tua. Bukannya tak sedar aku kekilafan, kadang ku diduga untuk baiki kesilapan. Jadi alang-alang nekat ku sorokan hakikat, biar aku berserah kalau neracaku diangkat. Tuhan tolong ampunkan dosa-dosaku. Ku berserah kepadamu. Jika salah silap pujanya, aku berserah kepadamu. Tapi ni pilihanku. Tiada benci yang kekal, tiada kasih yang kekal. Penghujung tak sempurna bila cinta suka tekal. Dibolak-balik pasti, dimainkan emosi, diorak-arik dalih menghalal yang tidak boleh. Makin hari makin aku dapat lihatkan dejavu. Indah yang dirasa berbeza tak macam di lagu. Rawa mencengkam hati, disalah dan dicaci. Aku berdosa lagi demi kau yang kekal suci. Jadi selagi ada nyawa jangan siapa hukum aku. Selagi ada nyawa tobat itu hak aku. Jangan nak berdiri tara aku dapat cipta. Itu saja yang ingin ku pinta. Tuhan tolong ampunkan dosa-dosaku. Ku berserah kepadamu. Jika salah silap pujanya, aku berserah kepadamu. Tuhan tolong ampunkan dosa-dosaku. Ku berserah kepadamu. Jika salah silap pujanya, aku berserah kepadamu. Tapi ni pilihanku. 1 kali salah, 2 kali salah, 3 kali sampai berapa kali boleh salah. Lumrah manusiawi bila lebih 2 kali, takkan kita diberi peluang lagi. Ku berserah, bukan cuba tegakkan benang yang basah. Yang ku lakukan ini salah, tak
salah. Tapi ini saja jalan walau jatuh hukum. Jumpa lagi nanti, salam, assalamualaikum. Negeri FM. Negeri FM. Ingat sampai bila. Yap, tadi Zizan Razak dan juga Ismail Zani berserah. Baru saja membukakan anda. Yap, kembali untuk nak khabar sikit. Masih lagi dalam Segar Pagi. Tapi kita ada nak khabar sikit. Dan kita dah hampir ke soalan yang terakhir. Ya, Ustaz. Ini di mana soalan ni mungkinlah macam tadi kan, kita ada banyak sangat masyarakat yang mungkin tak berapa nak faham tentang tajuk kita ni, cogah lebih baik daripada ubek ni. Ramai juga lah yang tak faham, ada yang menolak dan sebagainya. Jadi mungkin bagaimanalah untuk kita nak mendidik masyarakat ni, Ustaz, untuk elakkan perkara-perkara yang boleh memudaratkan diri kita. Yalah, dalam tergantung tu. Itulah saya tunggu Syafiq cakap. Dalam Islam sendiri pun apa-apa perkara pun kita tak boleh membuat satu perkara yang memudaratkan diri kita. Betul. Kan, agama dan sebagainya. Nanti kita tanya dengan Ustaz lah. Kita cara ialah siapalah Syafiq ataupun Fad nak mengajar orang ramai. Betul. Siapalah Pirazi nak mengajar orang ramai. Kau siapa? Alah, tahulah jaga diri aku. Alah, macam mana, Ustaz? Okey. Baik, pendengar FM yang disayangi sekalian. Baik. Hari ini kita berbincang satu topik yang sebenarnya mengajar diri kita sendiri. Mengajar diri kita pasal apa? Pasal kita nak dengar hujahan-hujahan. Semua orang ada pandangan masing-masing. Siapa yang menyatu padukan pandangan ini? Sebab tu dalam Quran kata, ya ayyuhallazina amanu atiiullah wa atiiur rasul wa ulil amri minkum. Taatilah pada Allah, wahai orang yang beriman, taatilah pada Rasul dan pemerintah-pemerintah kamu. Jadi isu dia sekarang ni kepada mereka yang menolak untuk ambil vaksin dan sebagainya, Majlis Muzakarah Fatwa Kebangsaan telah menghukumkan bahawa pengambilan vaksin ini sebagai harus. Tadi masa off air pun kita ada bincang-bincang sikit kenapa harus. Betul. Sebab kalau dihukumkan wajib, fardu kifayah ke, fardu ain ke dan sebagainya, maka ada golongan-golongan yang tak boleh ambil dan berisiko. Golongan yang mengandung, ibu-ibu mengandung kita dan sebagainya. Jadi golongan yang ada alahan yang teruk kan. Jadi yang ini tak perlu ambil. Jadi yang orang lain selain daripada itu diharuskan untuk ambil. Jadi bila sebuah harus dia kata Ustaz tak wajib. Jadi terpulanglah kat kita orang nak ambil ke tak nak ambil ke kan. Itu kalau depan saya tu sedap nak kono. Kan. Jadi jangan kerana dek kau kan semua orang jadi sakit. Itu isu dia. Kalau dia boleh jaga diri, dia tak menyebabkan COVID dan sebagainya. Kalau kita bacalah sahabat-sahabat kita yang berada di pusat kuarantin, apa yang mereka tulis dan apa yang mereka harapkan kepada masyarakat, semuanya akan kata patuhilah SOP, patuhilah SOP. Kan? Jadi kita yang apa SOP ni saya tahu SUP. Sedap lah rasa kan. Sedap. Sop tulang ko, sop apa ko. Sedap lah. Ini SOP. Tak ada saya nak ikut dong. Ada yang macam tu. Tapi kalau disebabkan dek kau yang lah penyakit ni bertambah-tambah merebak daripada dulu 1 angka jadi 2 angka, 3 angka, beribu dah. PKP semula pula, ekonomi terjejah dan sebagainya. Siapa kita nak salahkan? Jadi kat sini bila kita sebut nak mendidik masyarakat, saya setuju dengan Syafiq. Semuanya dek diri sendiri. Sebab tu dalam Quran kata ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Sebelum nak jaga orang lain daripada masuk neraka ni, jaga diri kita dulu. Bapa nak jaga keluarga daripada masuk neraka, jaga diri bapa dulu. Kan? Bapa jangan buat benda salah dulu. Bapa jangan buat benda yang haram dulu. Jangan mengundang kemarahan Tuhan dulu. Barulah daripada itu, bapa pun kena dakwah lah dengan isteri dia, dengan anak-anak dia, dengan mentua dia, dengan keluarga dia. Dan bila kita sampaikan itu, tak semestinya Tuhan, dia nak tengok keputusan. Anak kau selamat tak? Anak kau dengar tak cakap kau? Tengok Nabi Nuh AS. Isteri dan anaknya tak mau ikut Nabi, ikuti bahtera tersebut. Jadi kita hanya usaha. Jadi apa yang kerajaan buat, apa yang kita dengar daripada pemimpin-pemimpin kita dan sebagainya, supaya ambil langkah pencegahan, supaya tidak memudaratkan orang lain. La darara wa la dirar.
kita ni jangan memudaratkan diri kita dan jangan memudaratkan orang lain. Bawa kereta laju-laju. Kalau kita tak ada kereta lain, kita nak langgar divider, kita seorang mudarat. Tapi kalau kita bawa laju-laju, kiri ada kereta, kanan ada kereta, kita takut kereta kita terbabas. Lainlah kalau kita baru, kan tayar baru, semua sedap lah juga. Ini kita bawa laju-laju, tak fikir ke orang lain. Dia ni konon je lagi. Saya kalau jumpa orang macam tu, saya doa semoga lah mendapat hidayah dan enjin dia mati tepi jalan. Geram kan itu. Sabar. Astagfirullahalazim. Saya baik Syafiq ingatkan. Astagfirullahalazim. Geram saya. Jadi balik kepada pendidikan untuk masyarakat ni, saya ingat dengan keadaan yang luar biasa yang berlaku ni, maksudnya tiba-tiba budak tak pergi sekolah, tiba-tiba kojo tak boleh keluar dan sebagainya. Amat mudah untuk kita bercakap tentang pendidikan daripada awal. Kalau sebab dah ada contoh. Kita kata abang anak-anak kan. Abang tengok apa jadi kalau tak dengar cakap ni, tak jaga kebersihan diri. Nak tak ni PKP balik ni apa semua? Dia mesti nak pasal dia tengok TV je. Tapi maksudnya sekarang dah ada contoh menyebabkan rakyat gusar, takut dan sebagainya, ekonomi terjejas. Jadi kita ambil peranan bahawa tak mau lagi berulang hal-hal macam ni jika kita tak ambil peduli tentang kesihatan kita, kebersihan kita. InsyaAllah. Terima kasih Ustaz atas perkongsian tentang macam mana kita nak bagi tahu dekat orang ramai supaya perkara ini tidak memudaratkan orang lain lah. Ya betul. Kalau tak orang kata tu jangan kalau tak boleh menolong, jangan menyusahkan. Jangan disebabkan kita seorang yang lain-lain terpalit. Kerana nila setitik rosak susu sepelanga. Banyak peribahasa keluar ini. Kerana lain rumput lain belalang. Tak ada. Lain padang lain belalang. Alhamdulillah selesailah untuk pagi ni sebenarnya. Dalam nak khabar sikit dalam tajuk kita, cogah lebih baik dari ubek. InsyaAllah Ustaz. Sama-samalah kita mencegah supaya wabak COVID ni dapat dihindari di negara kita khususnya ataupun negara-negara saudara kita, iaitu negara sesama Islam kita, insyaAllah. InsyaAllah mana tahu ni nak raya, nak Ramadan dan sebagainya Ustaz kan. Syafiq pun ada perkara yang penting nanti, tak sabar kan. Kita doakan semoga semuanya dipermudahkan insyaAllah. Amin. Ustaz. Sama-sama. Tahniah baju jubah hari ni. Warna hijau. Terima kasih si lemak. Okey. Apa lagi kita nak cakap terima kasih kat Ustaz ni. Terima kasih jemput Syafiq. Cuma mata lawa. Hari ni kutubah mana Ustaz? Hari ni tak ada. Alhamdulillah saya mendengar saja insya-Allah. Alhamdulillah. Baik, kita akan jumpa Ustaz pada minggu hadapan dalam nak khabar sikit 8 hingga 10 pagi hanya di Negeri FM. Yap, ingat sampai bila-bila. Menyembahmu Tuhan, sembah